A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Alaq. Kelas hari Isnin adalah anjuran seriaka, satu pertubuhan yang mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang Syria, sama ada yang menjadi pelarian di luar negara, di Turki, di Jordan, ataupun yang juga pelarian dalam negara mereka sendiri di Syria. Dan bantuan tu sama ada dalam bentuk material, kewangan dan juga dalam bentuk rumah. Sekarang Seraki ada buat satu projek Kampung Malaysia di sempadan Syria dengan Turki. Lebih kurang 100 buah lebih. Jadi sesiapa yang nak buat sumbangan untuk mereka dan kembali kepada kita, boleh buka Facebook Seraki. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Alaq. Kita habiskan ada 3-4 ayat lagi insyaAllah. Sebelum kita sambung, kita tengok apa ayat-ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat yang kita akan belajar pada hari ini insyaAllah. Kalau kita tengok ayat lepas tu, pertama daripada awal surah Al-Alaq ialah berkenaan dengan Al-Quran, penurunan Al-Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran dengan nama Tuhan engkau, pencipta engkau yang mencipta segala-galanya. Itu cerita pasal Al-Quran. Kemudian Allah menceritakan tentang asal usul kejadian manusia. Kaitan Al-Quran dengan ciptaan manusia ialah sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Tuhan yang Maha Penyayang, Dia yang telah mengajar Al-Quran dan Dia telah mencipta manusia. Jadi kaitan Quran dengan ciptaan manusia ialah Al-Quran diturunkan untuk manusia, manusia dicipta untuk Al-Quran. Jadi macam irama dengan lagu. Tanpa irama, lagu tidak bermakna, dan tanpa lagu, irama pun tidak bermakna. Maka tanpa Al-Quran, manusia tak akan menjadi manusia, bahkan lebih teruk daripada binatang. Jadi sebab itu Allah kata baca Al-Quran. Kemudian Allah cerita tentang ciptaan manusia, iaitu dicipta daripada alaq. Allah nak bagi tahu bahawa kamu ni bukanlah hebat, bukanlah mulia, sebab kamu hanya dicipta daripada air mani, daripada tanah, daripada darah. Kemudian Allah menceritakan tentang apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika nak menyampaikan Al-Quran. Ara'aital ladzi abdan idza shalla, ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Kamu lihat tak Muhammad, hamba ataupun manusia yang menghalang seorang hamba Allah apabila hamba itu nak mengabdikan diri kepada Allah. Jadi soalan ini menimbulkan Allah nak beritahu betapa peliknya, betapa ajaibnya perangai manusia yang suka menghalang orang nak buat kebaikan, yang suka menghalang orang nak menyembah penciptanya yang sebenar. Kemudian lagi pelik ialah
Manusia yang menyembah Allah ini juga mengajak orang kepada kebaikan. Au amara bittaqwa. Dia juga yang menyuruh manusia supaya bertakwa kepada Allah. Tapi manusia yang buat baik dan bawa kebaikan pada orang inilah yang disekat, yang dihalang. Itu adalah di luar daripada fitrah manusia. Sepatutnya fitrah manusia suka kebaikan dan suka kepada orang yang buat kebaikan. Tapi Allah nak beritahu kehidupan manusia ni dah luar daripada fitrah. Kebanyakan manusia berjalan di luar daripada fitrah manusia, iaitu tak suka pada kebaikan, tak suka pada orang yang buat kebaikan. Kemudian Allah bagi tahu punca manusia sombong dan tak suka pada kebaikan dan menghalang untuk daripada orang melakukan kebaikan ialah istaghna. Bila dia mula rasa dia kaya, bila dia mula rasa dia ada kuasa, maka itulah permulaan kepada kesombongan manusia dan dia akan gunakan kekayaannya, kuasanya untuk menghalang kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian Allah beritahu alam ya'lam bi anna Allah yara. Ubat kepada penyakit sombong, ubat kepada penyakit tak suka pada kebaikan dan tak suka orang buat kebaikan ialah iaitu kenal Allah dan rasa takut kepada Allah. Yang sifat antara sifat Allah ialah yara, sentiasa melihat, sentiasa memerhati segala perbuatan manusia, sama ada yang zahir ataupun yang batin, sama ada yang banyak ataupun yang sedikit, sama ada yang besar ataupun yang kecil, sama ada yang dilakukan di hadapan orang ataupun di belakang orang. Semuanya Allah yara. Jadi bila kita ada akidah yakin Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui segala perbuatan kita, bahkan yang akan kita lakukan di masa akan datang pun Allah sudah tahu, maka akidah itu menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah, menjadikan kita suka buat kebaikan kepada orang dan sentiasa mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Okey, kita berhenti setakat tu kan. Jadi Allah nak beritahu sebelum ayat 15 perangai manusia. Ayat ni sebenarnya turun kepada Abu Jahal, tapi Allah tak sebut nama Abu Jahal. Allah kata allazi yanha. Allazi yanha. Allah sebut sifat. Kemudian yang yanha mana menghalang, melarang. Menghalang siapa ni? Abdan. Iza shalla. Kemudian au apa ayat tu? Abdan iza shalla. Orang ni ala taqwa. Jadi Allah nak bagi tahu siapa orang ni yang menghalang seorang hamba yang sedang solat, yang menyuruh manusia supaya bertakwa, au amara bittaqwa. Sebenar ayat ni turun pada Abu Jahal. Ayat ni sebenar Abu Jahal ni, tapi Allah tak sebut nama. Jadi tadabburnya apa? Tadabburnya Allah nak bagi tahu supaya kita faham orang yang suka menghalang orang buat baik ini sebenarnya bukan kepada Abu Jahal sahaja. Ini adalah akan berlaku, terus berlaku sampai kiamat. Kalau Allah sebut Abu Jahal, kita akan faham ini tak ada kaitan dengan kita dan tak mungkin berlaku pada orang lain. Tak, Allah nak beritahu sifat yang suka menghalang orang buat kebaikan ni boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Sebab itu Allah tak sebut nama. Dan juga Allah nak beritahu siapa saja yang menghalang orang buat kebaikan, tak bagi orang solat ke, tak bagi orang ceramah ke, menyampaikan kebenaran ke, maka dia adalah seumpama Abu Jahal. Walaupun dia nama Islam, walaupun nama dia Abdullah, tapi dia memiliki sifat-sifat Abu Jahal.
Jadi siapa yang tak suka pada kebaikan ataupun menghalang orang buat kebaikan, ingatlah kepada Abu Jahal. Sifunya adalah Abu Jahal. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Jadi sifat Abu Jahal ni mungkin berlaku pada kita, mungkin berlaku pada kita, kepada mak bapak. Allah kata, "Wa man azlam mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wasa'a ulaika ma kana lahum lahum fid dunya okey. Dah. Cuba tengok bila kita tadabbur Al-Quran, kita kena rasa ayat tu tuju pada kita yang pertama. Jangan rasa tuju pada orang, pada Bani Israel, pada orang musyrikin Mekah. Itu maksud tadabbur. Jadi ayat yang surah Al-Alaq ada kaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 114. Cuba tengok maksud dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man azlam. Allah bertanya bukan untuk mendapat jawapan, tapi bertanya dalam bentuk nak mencabar ataupun nak memberitahu dan nak mencela. Siapa? Siapa lagi yang azlam, paling zalim? Siapa yang paling zalim, paling jahat? Mimman mana'a, dari orang yang mana'a, menghalang masjidallah, rumah-rumah Allah, menghalang manusia daripada pergi ke rumah Allah untuk apa? An yuzkara, daripada disebut ismuhu, nama Allah, daripada orang beribadat di rumah Allah, sama ada solat ke, berzikir ke, baca Quran ke, tadabbur ke, dia menghalang. Maka Allah tanya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang menghalang ni? Sama dengan allazi yanha ni. Jadi Allah nak beritahu yang menghalang orang daripada pergi ke masjid, daripada beribadat, daripada berzikir, daripada pergi kelas tadabbur, daripada kenal Tuhan, sebenarnya orang tu adalah azlam, paling zalim, paling jahat. Jadi sifu mereka siapa? Abu Jahal. Jadi ini bukan kerja Abu Jahal je. Siapa yang ada sifat ni, maka dia adalah keturunan Abu Jahal. Jadi kaitan dengan kita apa dia? Kaitan dengan kita apa dia? Ramai tak anak-anak yang tak pergi ke masjid? Ramai. Ramai tak anak-anak yang tak baca Quran? Ramai. Ramai tak anak-anak yang tak kenal Tuhan? Ramai. Puncanya apa? Dia targetnya di sini ya. Manusia dicipta untuk beribadat pada Allah. Masjid dibina untuk dilakukan ibadat, berzikir, solat, tadabbur, buat kelas agama. Tapi ramai tak orang tak pergi masjid? Ramai. Anak-anak, mak bapak. Ramai tak orang tak kenal Tuhan? Ramai. Ramai tak orang tak baca dan tak tadabbur Al-Quran? Ramai. Soalnya, apa sebabnya? Apa punca? Apa punca? Sebab tu Allah tak sebut nama ni. Allah tak sebut. Yang menghalang orang kenal Allah, yang menghalang orang solat, yang menghalang orang tadabbur Al-Quran, Allah tak sebut nama. Kenapa? Sebab dia boleh berlaku pada siapa saja.
Kalau kita punca, anak kita tak faham Quran, kita punca, maka kita termasuk orang yanha abdan iza salah. Anak kita tak solat, puncanya kita. Sama ada kita tak ajar, kita bukan larang dia solat, tapi kita tak ajar dia solat sampai dia tak gerti solat dan dia tak nak solat, maka puncanya kita. Jadi bila punca kita, kita ada sifat Abu Jahal. Kita menghalang anak kita solat secara tak langsung. Kita tak kata tak payah solat, tak payah baca Quran, tak. Tapi kita tak suruh, kita tak bagi contoh pada mereka. Dan kita juga termasuk orang yang paling zalim. Berlaku tak dalam kehidupan kita? Berlaku. Kadang-kadang guru-guru sekolah kan, guru-guru sekolah, dia ajar anak dia pada, bukan supaya anak tu kenal Tuhan, bukan supaya anak tu pergi salat, tapi dia ajar dunia. Maka akhirnya pelajar-pelajar tu cinta dunia dan tak cinta pada Allah. Maka guru tu adalah antara penyebab, penghalang, yang menyebabkan anak tak solat, yang menyebabkan pelajar dia tak pergi ke masjid. Masuk, bila dengar azan, dia kata tak payah solat, kita solat setelah habis waktu kelas, ataupun setelah habis sekolah, waktu petang. Maka guru pun termasuk orang yang menghalang. Dan dia ada kemungkinan menjadi orang yang paling zalim. Walaupun namanya guru, bukan nama Abu Jahal. Kadang-kadang yang menghalangnya apa? Media massa. Kerja orang kafir kan. Allah sebut dalam surah Fussilat. Orang kafir ni dia nak manusia jangan dengar Al-Quran. Dan dia akan buat apa saja supaya manusia lalai, supaya manusia disibukkan dunia, akhirnya tak ada masa nak baca dan nak tadabbur Al-Quran. Maka orang kafir itu sama dengan Abu Jahal. Maka hasilnya apa dah? Anak-anak kita tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak tadabbur. Kadang-kadang 10 tahun sepanjang sekolah rendah, sekolah menengah, dia tak ada masa pun nak tadabbur Al-Quran. Kita pun tak bawa dia ke kelas. Maka orang kafir itu adalah keturunan Abu Jahal, dan kita penyambung tugas tu. Kita penyambung tugas. Berapa ramai anak-anak yang tak salat, puncanya mak bapak tak ajar. Mak bapak lah jadi penghalang. Jangan salahkan orang. Berapa ramai yang anak-anak tak tutup aurat, mak bapak yang tak suruh, tak ajar, tak tegur, mak bapak lah jadi penghalang sebenarnya, daripada anak tu faham agama dan menutup aurat. Nampak tak? Bila kita tadabbur, pertama kita tuding pada kita. Itulah tadabbur. Bila kita tuding ayat tu tuju pada kita, kita akan berubah. Kita akan menjadi terbaik. Dan akhlak kita akan menjadi akhlak Al-Quran. Okey? Sebab tu Allah kata lagi, wasa'a fi kharabiha, dan orang yang paling zalim ialah orang yang menghalang untuk merusakkan. Kharab, merusakkan. Merusakkan apa? Masjid. Merusakkan masjid ni ada dua bentuk. Pertama, dia hancurkan, dia rosakkan masjid betul-betul dari segi fizikal. Yang kedua, dia jadikan masjid tu mati. Orang tak suka pergi masjid sebab peraturan masjid tu terlalu ketat sangat. Orang tua saja boleh kat depan, kemudian orang budak-budak duduk kat belakang, kemudian tak sampai orang tak suka pergi masjid. Maka dia termasuk orang yang merosakkan masjid. Sehingga Jumaat tak ramai. Kalau mengajar pun, kuliah-kuliah untuk orang tua je. Orang muda tak pergi. Sebab apa? Sebab ustaz yang dipilih pun adalah ustaz yang jenis yang suka cakap yang orang tua suka. Kalau cakap, orang muda tak suka. Budak-budak tak suka. Jadi kadang-kadang AJK masjid pun termasuk ni, yang menghalang ataupun yang menjadikan masjid tak mesra kanak-kanak. Masjid tak mesra orang muda. Boleh? Jadi kita tadabbur surah Al-Alaq. Kita ayat ni cerita pasal Abu Jahal. Tapi kita kait pula dengan surah Al-Baqarah ayat 114. Kita rasa mungkin sifat ni ada pada kita. Kalau anak kita tak salat, cari puncanya siapa. Kita tak ajar, maka kitalah orang yang paling zalim. Kita tak pernah, mak bapak ataupun bapak tak pernah bawa anak pergi ke masjid. Sampai anak tak suka pergi masjid. Sebab apa? Tidak ada contoh. Maka ada kemungkinan bapak tu adalah yang paling zalim. Walaupun bapak hantar anak sekolah cemerlang, walaupun bapak hantar anak sehingga anak tu berjaya kat dunia, tapi dia tak pergi ke masjid, maka sebenarnya bapak tu adalah orang yang paling zalim di sisi Allah. Kenapa paling zalim? Yalah, siapa lagi yang paling zalim?
daripada orang yang tak bagi orang kenal Tuhan. Jadi musibah yang paling besar ialah tak kenal Tuhan. Musibah yang paling besar ialah tak cinta Allah. Musibah yang paling besar ialah tak cinta rumah Allah. Jadi tengok faktornya, apa sebabnya. Kalau sebab daripada apa, maka termasuklah allazi yanha. Termasuklah azlam, orang yang paling zalim. Semoga kita terkeluar daripada sifat allazi yanha abdan iza shalla ataupun sifat azlam. InsyaAllah. Okey. Kemudian Allah beritahu, setelah Allah cerita orang yang paling zalim, Allah cerita perangai manusia yang pelik, iaitu tak suka orang buat baik. Dia sendiri buat jahat, dia sendiri sembah berhala. Maka Allah bagi amaran kepada orang yang menghalang manusia yang solat, manusia yang beribadat kepada Allah. Allah bagi amaran. Kalla sekali-kali tidak. Bila sebut kala, ada kaitan dengan ayat sebelum ni, iaitu Allah nak beritahu sekali-kali tidak. Jangan menghalang orang yang solat, jangan menghalang orang yang nak buat kebaikan, jangan menghalang orang yang nak pergi ke masjid, jangan menghalang orang yang nak faham Al-Quran. Dan Allah bagi amaran lain, pasti sekiranya lam yantahi, dia tidak berhenti. Dia ni refer kepada Abu Jahal dan juga mereka yang seumpama Abu Jahal. Kalau kamu tak berhenti daripada menghalang orang solat, menghalang orang tadabbur Al-Quran, menghalang orang belajar agama, kalau kamu tak berhenti, Allah bagi amaran. Apa amarannya? Lanasfa'an, pasti, sesungguhnya. Allah guna dua harfu taukid. Pertama lam, yang kedua nun. Ini nun, Lanasfa'an makna asal dia macam ni. Huruf nasfa'. Asal dia fi'il madhi safa'a. Safa'a. Kalau mudhari' nasfa'u. Apa makna safa'a? Iaitu tarik dengan kuat, ataupun bahasa apa ni, senjah. Senjah dengan kuat. Safa'a fi'il madhi past tense, nasfa'u fi'il mudhari'. Tapi Allah nak kuatkan, Allah nak tegaskan bahawa orang yang menghalang orang buat kebaikan, orang yang menghalang orang salat, Allah nak tegaskan sesungguhnya pasti kami akan tarik dengan kuat. Maka Allah tambah huruf taukid. Pertama lam, jadi lanasfa'an. Yang kedua Allah tambah nun. Dua ni harfu taukid. Cuma dalam tulisan dia tulis alif. Dia tulis alif. Alif tu sebenar. Sebab tu kalau kita baca ada tanwin ni, lanasfa'an, asalnya nun mati. Jadi terjemahannya apa? Pasti sesungguhnya kami akan tarik ataupun ambil dengan kuat. Jadi safa'ah bukan setakat ambil tapi ambil dengan kuat. Tarik dengan kuat. Tarik apa ni? Bin nasiyah. Dengan nasiyah ni dia terjemah apa? Ubun-ubun. Kan? Bila ni? Bila ni? Allah kata kalau kamu tak berhenti daripada menghalang orang solat, menghalang orang buat kebaikan, tak bagi orang mengajar,
maka kami akan senjah. Kami akan tarik dengan kuat. Di mana? Di sini. Kami akan pegang di sini. Kenapa ubun-ubun? Sebab pertama, ubun-ubun ni di muka kan. Jadi sebagai satu penghinaan. Tangan, kalau kita tarik tangan tak berapa nampak hina. Kalau tarik kaki nampak sikit hina. Tapi kalau tarik kat kepala, kat muka ni, itu lagi menunjukkan kehinaan. Satu. Yang kedua, nasiah ni ada otak. Ulama beza pendapat. Ada kata akal di kepala. Tapi pendapat paling kuat, akal ataupun hati di dada. Yang kepala ni pada otak. Jadi otak proses maklumat hantar kepada hati ataupun akal yang di dada. Dan hatilah yang akan membuat keputusan sama ada buat ataupun tidak. Jadi orang kafir ni seperti Abu Jahal dan seumpamanya, dia proses maklumat di mana? Di sini, di kepala ni. Maka sebab tu ditarik di ubun-ubunnya. Selain daripada sebagai penghinaan. Okey. Jadi Allah bagi ancaman ni, kami akan tarik ubun-ubun mereka dengan kuat. Sebagai penghinaan dan supaya mereka lagi sakit. Bila ni? Di mana ni? Ada dua pendapat. Pertama, di akhirat besok. Abu Jahal dan mereka yang memiliki sifat seperti Abu Jahal akan dihumbang, ditarik ke dalam neraka dengan cara dipegang ubun-ubunnya. Ini sebagaimana disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 41. Cuba tengok surah Ar-Rahman ayat 41. Betul? Apa dek? Betul kan? Surah Ar-Rahman ayat 41. Ini dalil lah bahawa yang Allah senjah di ubun-ubun ni ialah di akhirat besok. Iaitu Allah jelaskan dalam surah Ar-Rahman ayat 41. Allah kata apa? Wa yu'khazu. Jadi ahli neraka ini diambil, disentap, disenjah dengan apa? Bin nawasi. Nawasi jamak kepada nasiyah. Kalau satu nasiyah, ubun-ubun. Kalau nawasi, ubun-ubun-ubun. Mana banyak ubun-ubun. Kenapa? Sebab yang akan dicampak dalam neraka ramai. Bukan seorang. Betul kan? Kemudian wal aqdam, dan kaki. Cuba tengok bagaimana ayat Al-Quran tu menjadi nazir kepada kita kalau kita faham. Nazir ini makna apa? Iaitu beri amaran yang menakutkan. Kalau kita faham, kita rasa takut, rasa gerut. Itu maksud nazir. Tapi kalau baca ayat yang menceritakan tentang amaran, kita tak rasa apa-apa. Allah bayangkan, Allah gambarkan kita orang yang pekak. Kita orang yang bisu. Kita orang yang buta. Cuba bayangkan. Allah kata orang-orang yang berdosa di akhirat besok, macam mana cara mereka dicampak dalam neraka? Iaitu diambil, dipegang ubun-ubun, kemudian wal aqdam, kaki. Ini kepala, ini kaki. Kemudian dikepak, kemudian dicampak ke dalam neraka. Boleh? Cuba bayangkan orang buat kita macam tu. Pegang kepala, pegang kat ubun-ubun, dah sakit. Kemudian pegang kaki, lipat, kemudian baling. Baling kat mana? Kat luar rumah. Okey lagi. Tapi ini baling ni di mana ni? Dahlah cara tu menyakitkan dan menghina. Dia pegang kepala, pegang kaki, dia lipat. Kemudian tempat dicampak lagi menghinakan. Iaitu dalam neraka. Jadi ayat ni kalau kita faham, kita tak berani buat dosa. Kita tak akan berani buat apa-apa yang menyebabkan kita dicampak dalam neraka dalam keadaan yang hina. Itu tadabbur. Okey. Jadi pendapat pertama, Abu Jahal ni ditarik ubun-ubunnya dengan kuat.
di akhirat besok. Pendapat kedua, di dunia. Iaitu Abu Jahal ni dia mati dalam keadaan hina dalam peperangan Badar. Abu Jahal mati dalam keadaan hina dalam peperangan Badar. Itu maksud lanasfa'am bin nasiyah. Jadi dua-dua pendapat ni betul. Bila betul dan tak bercanggah, wajib kita ambil dua-dua. Wajib kita ambil putus-putus. Wajib kita ambil dua-dua. Apa dia? Siapa yang menghalang orang buat kebaikan, siapa yang halang orang solat, siapa orang halang orang pergi ke masjid, siapa yang halang orang daripada memahami Al-Quran, maka dia diancam oleh Allah dua. Satu, dia akan mati hina kat dunia. Yang kedua, dia akan dicampak dalam neraka dengan cara yang hina. Okey? Kemudian, kenapa ni dipegang di ubun-ubun? Sebab ubun-ubun tu Allah kata maasiyah. Ubun-ubun yang kazibah, yang berdusta. Sebab di ubun-ubun ada kepala dan di kepala ada otak. Otak ni proses maklumat. Siapa yang tak beriman kepada Allah, siapa yang mendustakan hari akhirat, siapa yang menolak Nabi Muhammad, dia proses dia di kepala. Maka sebab tu Allah kata dipegang di ubun-ubun. Sebab apa? Ubun-ubun tu yang berdusta. Khati'ah yang berdosa. Apa beza? Kazibah dan mendustakan berita, cerita tentang Allah, cerita pasal azab kubur, cerita pasal hari akhirat, dia kata semua dusta, semua bohong. Itu kazibah. Khati'ah pula, dia buat dosa. Ada orang berdusta mulut, tapi anggota badan dia buat ketaatan. Tapi yang ni, mulut mendustakan dan anggota badan mengingkari perintah Allah. Okey? Kemudian Allah cabar. Allah cabar. Bila orang yang menghalang orang solat, menghalang orang buat kebaikan, di akhirat besok, dekat dunia dia berbangga. Berbangga sebab apa? Istaghna. Dia berbangga sebab apa? Dia kaya, anak-anak ramai, dia ada kuasa. Istaghna ni ada kuasa, harta banyak, anak-anak, pengikut. Dan Abu Jahal secara khusus. Abu Jahal ni secara khusus, dia antara pembesar Mekah. Jadi apa saja masalah, orang refer pada dia. Orang dengar cakap dia, walaupun dia jahat, walaupun yang dia putuskan bukan baik pun, tapi sebab dia ada kuasa, dia ada harta, orang dengar cakap dia. Cakap dia didengari dan dipatuhi. Jadi pengikut dia peramai. Sebab bila pengikut ramai, orang dengar cakap dia, dia sombong. Jadi dia tak kisah. Kalau dia masuk neraka pun, dia mendakwa aku ramai pengikut. Pengikut aku boleh selamatkan aku daripada neraka. Maka Allah pun mencabar. Allah cabar. Falyad'una dia. Maka bila aku tarik kamu, senjah kamu ke ubun-ubun, dan aku nak campak kamu ke dalam neraka, ketika itu kamu ramai pengikut kan? Maka falyad'u. Maka serulah. Nadia ahli kelab kamu. Yang dulu kamu berbangga kat dunia, penyokong ramai, parti yang terbesar, parti yang kuat, parti yang paling lama berkuasa. Sekarang bila aku tarik kamu dan senjah kamu nak campak dalam neraka, masa tu kamu panggillah ahli kelab kamu yang ramai itu, pengikut kamu yang ramai. Sebenarnya Allah bukan nak suruh dia panggil, tapi Allah nak melemahkan. Ini cabaran yang melemahkan. Kita bila nak mencabar orang, pasti orang tu tak mampu. Kalau orang tu mampu, kita pun tak berani cabar kan. Jadi bila nak cabar orang, pastikan orang tu tak mampu lawan kita. Okey, datang ke depan. Maka Allah cabar Abu Jahal dan orang yang seumpama Abu Jahal yang buat kerja Abu Jahal. Kalau kamu rasa kuat, kamu rasa ramai pengikut, okey,
bila di akhirat besok, bila aku tarik ubun-ubun kamu, panggillah nadi. Nadi ni mana kelab. Maksud dia ialah pengikut kamu, ahli kelab kamu yang ramai dan kuat. Panggil silakan. Masa tu kalau betul kamu panggil, aku akan panggil siapa? Sanada'uz zabaniyah. Kami akan panggil zabaniyah. Zabaniyah. Zabaniyah ni daripada zabana, yazbunu. Makna dia apa? Dafa'a yadfa'u biquwwah. Jadi zabana makna dia dafa'a, tolak. Tapi tolak bukan tolak biasa, tolak biquwwah, dengan kuat. Jadi sebenarnya zabaniyah ni, kalau orang yang menolak dengan kuat dan kasar, ada panggil zabaniyah. Ini bukan nama malaikat lah. Ini adalah sifat malaikat yang menjaga neraka. Sifat malaikat yang menjaga neraka. Jadi Allah nak beritahu yang menjaga neraka ni bukan calang-calang penjaga. Bukan orang yang lembek, bukan orang yang kurus, bukan orang yang tak ada tenaga, tapi orang yang hebat, yang besar, yang kuat, dan bila dia tolak dengan kuat. Dan Allah huraikan sifat malaikat penjaga neraka ni zabaniyah, Allah huraikan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Alaiha malaikatun syidadun ghilazun. Kan? Betul? Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarhum. Okey, cuba tengok. Inilah tafsir yang terbaik, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran mentafsirkan ayat Quran. Kalau orang tanya, apa sifat zabaniyah ni Ustaz? Buka surah At-Tahrim ayat 6. Allah detailkan sifat zabaniyah dalam surah At-Tahrim. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Jaga daripada apa? Nara, daripada api. Jadi bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, maka ada perintah yang wajib manusia jaga. Siapa yang mengaku beriman, dia wajib jaga. Jaga daripada apa ni? Daripada nar. Macam mana nak jaga diri kita dan jaga ahli keluarga kita daripada api? Macam mana cara dia? Kata Umar Ibn Khattab, Umar bertanya Rasulullah, bagaimana kita nak jaga? Kita boleh jaga diri kita, kita tahu, tapi bagaimana nak jaga ahli keluarga kita daripada api neraka Allah? Maka kata Nabi, kamu suruh anak kamu apa yang Allah suruh, dan kamu larang anak kamu apa yang Allah larang. Maka itulah jaga mereka daripada neraka. Okey? Jadi yang wajib mak bapak jaga anak bukan daripada kelaparan. Sebab anak kita kalau tak jaga pun dia akan tetap ada rezeki.
Tapi yang wajib mak bapak jaga ialah daripada api neraka. Caranya ialah jangan buat dosa. Taat perintah Allah, jangan melanggar perintah larangan Allah, maka selamatlah kita daripada neraka. Sekarang kalau kita tengok berapa ramai manusia, mak bapak ke anak ke, yang tak jaga diri mereka dan ahli keluarga mereka daripada neraka. Berapa ramai. Tapi mak bapak cukup jaga diri mereka dan anak mereka daripada kelaparan. Bila tak ada rezeki je, kelang kabut macam orang gila. Minta sana, minta sini kan. Tapi dia buka aurat. Dia tak jaga dirinya daripada neraka. Anaknya tak solat, dia tak kisah. Sebab matlamatnya ialah makan dan minum. Kalau matlamat makan dan minum, tak lebih daripada binatang. Manusia yang beriman, matlamatnya lebih besar daripada makan dan minum, iaitu selamat daripada neraka. Sebab itulah isteri-isteri sahabat. Isteri-isteri sahabat, bila suami dia nak pergi berjihad, suami dia nak pergi cari rezeki, dia pesan pada suami dia, kalau abang bawa balik rezeki, pastikan rezeki itu halal. Dan kami sanggup lapar dan mati kebuluran daripada makan rezeki yang haram. Tengok cara sahabat berfikir. Matlamat dia bukan nak penuhkan perut, bukan nak kenyang, tapi matlamatnya selamatkan diri pada neraka. Apa guna makan, cukup makan, badan sihat, tapi akhirnya jadi bahan bakar neraka. Apa makna? Lebih baik mati kebuluran daripada buat dosa dan masuk neraka. Jadi pastikan anak-anak kita tutup aurat. Pastikan anak-anak kita mentaati perintah Allah, jaga solat 5 waktu, selalu membaca dan mentadabbur Al-Quran. Kalau kita tak buat perkara itu, sebenarnya kita dalam bahaya dan anak kita lagi dalam bahaya. Kemudian kalau kita tak takut pasal neraka, Allah sebut lagi supaya kita betul-betul takut dan gerun. Apa dia? Waquduha, bahan bakarnya adalah, bahan bakar neraka itu apa dia? Bukan kayu, bukan daun-daun kering, bukan minyak, bukan petrol, tetapi adalah batang tubuh manusia. Jadi kalau nak bakar kat dunia, minyak, api, kayu, gas. Tapi di akhirat besok, nak membakar dalam neraka, iaitu dengan batang tubuh manusia, dan lagi dahsyat ialah batu. Batu kat dunia campak dalam api, dia tak terbakar. Tapi di akhirat untuk nyalakan api, batu. Maknanya api itu terlalu panas sehingga batu pun dia boleh membakar. Tak takut lagi. Tak takut lagi pada neraka. Allah bagi ancaman lagi. Alaiha, penjaga neraka itu ialah malaikat. Ni Allah nak uraikan siapa Zabaniyah ni. Apa sifat malaikat yang menjaga neraka ni? Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Apa dia? Satu, ghilaz. Ghilaz mana? Keras. Malaikat yang jaga neraka ni hati dia keras. Tidak ada rahmat. Bahkan ulama mengatakan Allah cabut 0.01 rahmat pun tidak ada dalam hati Zabaniyah ni. Orang jahat kat dunia, dia jahat macam mana pun ada lagi rahmat. Kadang-kadang dia kesian, dia berhenti pukul. Kadang-kadang dia kesian, dia bebaskan. Tapi malaikat ni tidak ada rahmat pun, walaupun 0.001%. Itu makna ghilas. Yang kedua, syidadun. Yang kedua, kasar. Kalau ghilas, hati. Kalau syidadun, tindakan. Kalau dia pukul habis-habisan. Dia tarik kepala, tarik kaki, dia kepak. Ini syidad mana dari segi tindakan ataupun perbuatan. Yang ketiga, la ya'sunallaha ma amrahum. Malaikat yang menjaga neraka ni, yang dipanggil Zabaniyah ni, mereka tak pernah derhaka pada Allah. Apa saja yang Allah perintah, dia buat. Apa maksud tu? Apa maksud? Manusia ni kadang-kadang Allah perintah banyak tapi dia tak buat. Allah kata solat, dia tak solat. Allah kata tutup aurat. Melawan je. Kadang-kadang Allah kata pukul anak. Bila tak solat, kita tak pukul. Anak kita selamat. Di dunia lah. Tapi Allah nak bagi tahu malaikat yang menjaga neraka ni tak pernah melawan Tuhan. Allah kata pukul. Allah kata bakar sampai hangus. Dia bakar sampai hangus. Allah kata dah hangus, tukar kulit baru. Dia tukar kulit baru.
Allah kata bakar mereka sampai hancur, sampai ke hati. Semua dia buat. Ini lagi menakutkan. Kalau malaikat yang jaga neraka jenis dengar separuh-separuh je, ramai ahli neraka dapat keringanan. Tapi tak ada. Apa saja Allah perintah, satu pun dia tak pernah ingkar. Yang keempat, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka buat apa yang diperintah. Apa beza ni? Tidak derhaka. Yang ni dia buat apa yang diperintah. Apa beza? Ini tadabbur. Jangan kita baca ayat macam tu je. Tak, ada Allah nak beritahu 4 sifat malaikat ni yang menjaga neraka, yang dipanggil Zabaniyah. Yang ni, yang ketiga ni apa mana? Tak pernah ingkar. Yang ni, apa makna dia? Mereka buat apa yang diperintah. Maksudnya ialah mereka mampu buat apa saja perintah Allah. Kadang-kadang Allah perintah, dia bukan tak nak buat, tapi dia tak mampu, dah penat dah. Tak ada. Malaikat Zabaniyah ni, kalau Allah kata pukul ahli neraka daripada pagi sampai malam, dia boleh pukul dan dia mampu tanpa henti. Kita kadang-kadang kita cakap pada orang tu, pukul kawan tu setengah jam. Kadang-kadang 15 minit, kita yang pukul pun dah lembek dah. Ini makna tak pernah tak mampu. Beza, yang ni tak pernah ingkar, yang ni tak pernah lemah. Jadi kalau kita faham 4 sifat malaikat Zabaniyah ni, ada lagi tak yang nak buat dosa dan nak masuk neraka ni? Ada lagi tak? Ada lagi ke? Dalam api panas 69 kali ganda. Dalam bahan bakarnya manusia dan batu. Kemudian penjaganya ada 4 sifat ni. Jadi tak ada dah. Kalau orang tadabbur, dia betul-betul hayati, dia tak nak dah buat dosa. Kalau buat dosa, terus dia bertobat. Tapi kalau setakat baca je, dia boleh khatam 5 kali sehari pun boleh khatam. Sebab apa? Sebab tak rasa apa-apa. Okey? Jadi sekarang kita faham, Allah mencabar. Sebenarnya Allah mencabar ni, Allah nak bagi peringatan. Kamu bila dimasuk dalam neraka, kamu tak boleh buat apa. Walaupun kamu ramai pengikut. Walaupun kamu boleh panggil, tapi tak ada seorang pun akan menyahut daripada kalangan pengikut kamu. Jadi Allah kata, kalau aku dah senjah ubun-ubun kamu, aku campak dengan kasar dalam neraka, dan penjaga neraka pula, aku akan panggil pula penjaga neraka, iaitu Zabaniyah, yang sifat dia macam ni. Kamu boleh buat apa-apa? Tak boleh. Ya Allah, kami tak boleh buat apa-apa, ya Allah. Kami bertobat kepada Engkau. Berilah kekuatan pada kami untuk jangan buat dosa lagi, dan kekuatan untuk kami bertobat daripada semua dosa, ya Allah. Kami tak sanggup, kami tak mampu menghadapi neraka Engkau yang dahsyat, dan penjaga neraka Engkau yang lagi kasar, lagi keras. Okey, di sini juga ulama tafsir mengatakan apa? Dalam ayat ni, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, kalau kamu Abu Jahal dan orang yang seumpama Abu Jahal tak berhenti menghalang orang solat, menghalang orang buat kebaikan, maka Allah bagi ancaman. Ancamannya apa dah? Akan tarik ubun-ubun, campak dalam neraka, kemudian Allah akan hantar Zabaniyah. Okey. Dalam ayat ni saya nak tanya, ada tak rahmat Allah? Ada azab sahaja ataupun ada juga rahmat Allah? Kalau rahmat Allah di mana? Siapa tu? Adika? Soalan dalam ayat ni, kalau kamu tak berhenti menghalang orang buat baik, kami akan senjah ubun-ubun kamu, kami akan campak dalam neraka, kami akan hantar Zabaniyah yang kasar, yang keras. Dalam ayat ni ada tak rahmat Allah? Maknanya selain kita rasa gerun, rasa takut kepada kebesaran Allah dan takut pada azab Allah,
Selain pada itu, ada tak kita rasa, ya Allah, sayangnya Allah pada kami, sayangnya Engkau pada kami dalam melalui ayat ni? Ada tak? Ada ke? Oh, iyalah tu, adakah? Rizwan, ancaman. Tak, soalan saya, ada tak rahmat Allah dalam ayat ni? Bunyi macam kasar, bunyi macam nak marah, bunyi macam ugutan, tapi di sebalik itu ada tak rahmat Allah? Rahmat Allah adalah memberi peringatan. Betul, Nur Amani. Rahmat Allah ialah Allah bagi peringatan. Dalam azab ada rahmat, dalam ancaman ada peringatan, ada berita gembira. Apa dia? Berita gembira ni, Allah kata apa? Kalau kamu tak berhenti. Apa maksud dia? Kalau kamu tak berhenti daripada perbuatan kamu, barulah aku ancam. Makna apa tu? Allah nak bagi peluang kepada Abu Jahal. Kalau kamu berhenti, habis, selesai masalah. Ya Allah, rahmat Allah ialah Allah masih bagi peluang. Kalau kamu berhenti, habis. Kamu menjadi ahli syurga. Jadi berfikirlah dengan waras. Dengan neraka yang panas, penjaganya yang kasar, cara campak pun kasar, dan di sana pula syurga yang penuh dengan nikmat kekal abadi. Fikirlah dengan waras. Yang mana patut kamu pilih? Yang mana patut kamu buat pilihan? Okey? Last sekali Allah kata apa? Last sekali Allah kata apa? Kalla. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. La tuti'hu. Bila Abu Jahal dan orang-orang musyrikin Mekah duk halang Nabi daripada solat, halang Nabi daripada buat kebaikan, halang Nabi daripada berdakwah, itu desakan. Jadi Allah bagi amaran pula kepada Nabi, la tuti'hu, jangan dengar ataupun jangan patuh kepadanya. Jangan dengar cakap Abu Jahal, jangan dengar cakap orang-orang musyrikin Mekah yang menghalang kamu daripada kebaikan. Okey, soalan dia, adakah Nabi dengar sehingga Allah larang? Tak. Nabi tak pernah dengar pun, Nabi tak pernah ikut pun kehendak orang musyrikin ataupun Abu Jahal. Habis kenapa larang pada Nabi? Sebenarnya larangan kepada Nabi adalah larangan kepada umatnya. Nabi tak ikut, Nabi tak dengar cakap Abu Jahal, cakap orang musyrikin. Tapi umat dia ramai tak dengar. Ya, ramai. Kadang-kadang anak kita bekerja satu syarikat kan, bos dia bukan Abu Jahal, bos dia bukan orang kafir, orang Islam. Tapi orang Islam kata, kalau nak kerja syarikat saya, tak boleh tutup aurat. Anak kita pun dengar, kita dah melanggar perintah Allah. Kita dah melanggar perintah Allah. Anak kita melanggar perintah Allah. Kita kata apa pada anak kita? Alah, tak apalah. Sekarang untuk kerja yang pertama ni, pergi ikut je lah. Lepas ni dah lama, ada peluang kerja lain, kita cari kerja lain. Ataupun bila dah pencen, kamu bertaubat lah. Mak bapak tu sama dengan Abu Jahal. Mak bapak tu sama dengan Abu Jahal. Bila ikut kehendak orang kafir, ikut kehendak Abu Jahal. Jadi haram kita ikut kehendak orang kafir ataupun kehendak orang Islam juga, tapi bercanggah dengan perintah Allah. Bos kita orang Islam, syarikat kita syarikat orang Islam, tapi dia tak bagi solat, kita pun bekerja juga. Tak, Allah kata jangan taat, pergi cari kerja lain. Kadang-kadang tempat kerja ada terlibat dengan benda yang haram, riba dan sebagainya. Allah kata jangan taat, jangan ikut, jangan bersama mereka. Bila Allah kata ada alternatifnya. Apa dia alternatifnya? Habis nak buat apa ni? Subhanallah. Allah kata wasjud, dan sujudlah. Waqtarib. Sujudlah, waqtarib. Waqtarib daripada qarib, dekatkanlah. Dan dekatkanlah. Apa makna sujud? Ahli tafsir mengatakan maksud sujud di sini ialah solat.
Sujud di sini ialah solat. Mana kita tahu sujud itu ialah solat? Dia bahasa Al-Quran, kadang-kadang Allah nak sebut solat, tapi dalam masa sama Allah nak beritahu satu benda yang lain yang lebih penting daripada solat. Apa dia? Iaitu perbuatan yang paling penting, yang paling utama dalam solat ialah sujud. Jadi two in one. Satu, Allah nak beritahu kena solat. Yang kedua, dalam solat Allah nak beritahu apa? Dalam solat perbuatan yang paling besar, yang paling utama ialah sujud. Maka utamakan sujud ketika dalam solat. Bahkan Nabi kata, aqrabul abdi ilallah, aqrabul abdi minallahi min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat, sehampir-hampir hamba kepada Tuhannya ialah ketika dalam keadaan dia sujud. Jadi dalam solat tu hendaklah kita lebih fokus ketika sujud. Kalau boleh sujud lama, sujudlah lama. Dan Nabi pesan juga fa'aksiru ad-du'a fihi. Maka perbanyakkan doa ketika sujud. Kenapa? Sebab doa ni, bila kita doa, kita nak Allah makbulkan. Bila nak Allah makbulkan, kena pilih waktu yang terbaik. Kena pilih waktu yang paling kita dekat dengan Allah. Apa dia? Ketika sujud. Ini kesilapan ramai orang. Ramai orang salah, iaitu masa dia paling dekat dengan Allah, dia tak berdoa. Dia tak minta. Bahkan kadang-kadang masa sujud, cepat dia. Subhana rabbiyal a'la. Sekali je terus bangun. Tapi bila habis salam, bila berzikir, dia doa lama. Bukan salah, tapi kurang tepat. Dan tak sesuai dengan keadaan. Kalau betul kamu meminta dan kamu nak Allah makbulkan, pilih waktu terbaik. Waktu terbaik ialah waktu yang paling dekat dengan Allah, iaitu ketika sujud dalam salat. Jadi bila kamu didesak oleh orang kafir, jangan solat, jangan berdakwah, jangan buat kebaikan, apa kamu nak buat? Jangan dengar cakap mereka. Habis nak buat apa lepas tu? Perbanyakkan sujud ataupun perbanyakkan solat. Dan solat lepas tu buat apa? Waqtarib, dekatkan diri kepada Allah. Apa kaitan wasjud dengan waqtarib? Sujud dengan dekat. Kaitannya ialah Allah nak beritahu, bila kamu sujud betul-betul ikhlas, kamu akan semakin dekat kepada Allah. Ketika inilah Nabi kata, berdoalah. Doa. Okey? Apa kaitan larangan orang kafir? Larangan orang kafir supaya jangan solat, jangan buat kebaikan, jangan bersedekah, jangan berdakwah. Tiba-tiba Allah kata sujud. Tiba-tiba Allah kata dekatkan diri kepada Allah. Sebab kita nak menghadapi ujian ni, ketika berdakwah, ketika nak solat, ramai orang kafir ataupun orang tak suka pada kita perlu sabar. Dan nak sabar perlu pada kekuatan. Dan kekuatan tu kita hanya akan dapat bila kita dekat dengan Allah. Melalui apa dia? Melalui salat ataupun melalui sujud. Bila kita sujud banyak, solat banyak, kita dekat dengan Allah. Bila kita dekat dengan Allah, kita akan jadi kuat. Bila kita kuat, datanglah ujian. Ribut taufah macam mana, kena tangkap ke, kena penjara, kita boleh senyum. Sebab apa? Sebab Allah bersama kita. Allah bersama kita. Sebagaimana Allah kata pada Nabi ketika dalam gua Sur, la tahzan. Nabi kata pada Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu sedih. Sebab innallaha ma'ana, Allah bersama kami, Allah bersama kita. Dan sebagaimana Nabi Musa berkata pada pengikut dia ketika mereka diasak oleh Fir'aun dengan tenteranya dan di depan mereka laut yang besar, maka kata Nabi Musa, kalla inna ma'i rabbi, sekali-kali tidak, Fir'aun dengan tenteranya tak akan berjaya membunuh kita dan laut di depan tak akan menjadikan kita mati lemas. Kenapa? Sebab Allah bersama aku. Jadi sebenarnya ini sujud dekat dengan Allah sebenarnya satu proses untuk kita berhadapan dengan ujian. Bila kita buat kerja kebaikan, bila kita berdakwah, pasti ada ujian. Ketika itu perlu pada kesabaran yang kuat dan semua tu tak akan dapat melainkan dengan kita bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Antara intipati daripada surah Al-Alaq, perasan tak? Surah ni bermula dengan apa?
Surah Al-Alaq bermula dengan ayat apa? Iqra kan? Iqra. Iqra. Iqra apa ni? Iqra Al-Quran. Okey, soalan nanti ya. Ayat ni bermula dengan Iqra dan berakhir dengan wasjud waqtari. Apa kaitan dia? Apa kaitan dia? Baca Quran, kemudian wasjud waqtarib. Subhanallah. Kaitannya ialah Allah nak beritahu, bila kamu baca Quran, kamu akan buat kerja dakwah. Bila kamu baca Quran dan kamu faham, kamu tadabbur, kamu akan buat kerja dakwah. Bila kamu buat kerja dakwah, kamu akan hadapi ujian daripada orang kafir ataupun orang yang tak suka pada kamu. Dan bila kamu hadapi ujian, kamu kena cari tempat berlindung yang paling kuat, iaitu kepada Allah. Maka perbanyakkan sujud, perbanyakkan doa kepada Allah, perbanyakkan solat, dekatkan diri kepada Allah, supaya kamu dapat laksanakan tanggungjawab kamu terhadap Al-Quran. Bila baca, kena sampaikan. Bila sampai, ada ujian. Carilah kekuatan dengan solat malam. Boleh faham? Jadi di sini juga Allah nak beritahu, Quran ni yang diturunkan, ini ayat pertama ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat-ayat pertama turun, berakhir dengan apa? Dengan ujian, dan kekuatannya ialah dengan solat malam. Bukan Quran turun, kemudian baca, khatam, habis. Kamu tak sampaikan, ujian pun tak ada, malam pun tak bangun. Tak. Itu bukan Al-Quran. Ini sama dengan surah Al-Insan. Cuba buka surah Al-Insan ayat 23. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana tanzila. Inna nahnu nazzalna. Okey, kemudian fasbir li hukmi rabbika. Wala tuti' minhum asiman au kafura. Kemudian wazkur rabbika kemudian wa minal lail kan. Lailan tawilah. Okey. Cuba tengok di hujung ayat surah Al-A'la ni dihuraikan juga dalam surah Al-Insan ayat 23 dan seterusnya. Tengok Allah kata, inna nahnu nazzalna, sesungguhnya kami telah turunkan ke atas engkau Al-Quran. Kami turunkan pada engkau Al-Quran tanzila, secara beransur-ansur. Okey, lepas tu Allah perintah apa? Biasa kita kalau dapat Quran, kita buat apa langkah seterusnya? Bila orang bagi Quran pada kita, apa langkah seterusnya? Kita baca. Ataupun kita kata kita bagi Quran pada orang, lepas tu kita kata apa? Baca. Tapi tengok ayat Al-Quran. Allah kata apa? Lepas Allah beritahu kami turun Quran pada engkau secara beransur-ansur, Allah tak kata Iqra, baca. Allah tak kata simpan. Allah tak kata muliakan. Tapi Allah kata apa? Wasbir, bersabarlah. Kemudian Allah tak kata sabar dengan Quran. Sabar li hukmi rabbika. Sabar dengan hukum Tuhan engkau. Sebelum ni Allah tak sebut pun hukum. Allah sebut Quran. Allah sebut Quran. Tiba-tiba bila sabar dengan hukum Tuhan kamu. Apa maksud tu?
Apa maksud? Maksud Allah nak bagi tu, Quran ni penuh dengan hukum. Quran penuh dengan hukum. Ada perintah solat, ada perintah puasa, ada perintah haji, ada perintah zakat, ada perintah buat baik pada orang, ada perintah berdakwah, ada perintah wajib sampai ke ilmu, haram, dilaknat kalau simpan. Jadi semua tu, bila kamu baca, kamu faham, kamu kena laksanakan hukum tu. Dan bila nak laksana, kena sabar. Jelas Jadi Quran bila diturun, jangan ingat baca, khatam. Tak ada. Bila turun Al-Quran, Allah tak kata baca dan simpan. Tak. Sabar. Sebab dalam Al-Quran penuh dengan perintah-perintah Tuhan. Bila kamu sampaikan perintah Allah, kamu laksana dan kamu sampai pada orang, ada cabaran. Orang kafir tak bagi kamu berdakwah. Orang kafir halang kamu. Orang kafir buang kamu kerja. Maka Allah kata apa? Wala tuti'. Jangan taat. Jangan dengar. Minhum, daripada kalangan mereka, asiman. Sama ada orang tu berdosa, diajak kamu buat dosa. Jangan berdakwah. Jangan pergi ke masjid. Jangan belajar tadabbur. Jangan dengar cakap mereka. Au kafura, ataupun orang tu ajak kamu kufur kepada Allah. Jangan dengar. Jangan cakap. Jangan taat, kata Allah. Habis nak buat apa? Ni ujian ni, desakan berlaku setiap hari. Ujian cabaran berlaku setiap masa. Apa kita nak buat? Allah kata, wazkur. Sebutlah nama Allah. Zikirlah nama Allah. Bila ni? Bukan sekali seminggu. Bukratan wa asilah. Pagi petang. Pagi petang. Sebab nak hadapi ujian ni, kamu kena ada hubungan yang kuat dengan Allah. Lepas tu buat apa? Wa minal lail. Kalau siang, pagi petang berzikir. Kalau malam buat apa? Wa minal lail. Di waktu malam, fasjud lahu. Sujudlah kepada Allah. Perbanyakkan solat. Perbanyakkan solat. Lail daripada sebahagian malam, bukan semua. Kemudian wasabbihu, sucikan Allah, lailan tawila, malam yang panjang. Jadi kalau malam pun jangan buat sekejap, jangan setengah jam, tapi lailan tawila, malam yang panjang. Sebagaimana Allah perintah pada Nabi dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangun malam, semua sekali malam, kecuali sedikit je. Sama ni. Lailan tawila. Tengok semua gara-gara apa tu? Semua gara-gara apa? Semuanya gara-gara turunnya Al-Quran. Semua gara-gara membaca Al-Quran. Kesannya apa? Kamu akan hadapi ujian yang besar. Dan kekuatan kamu untuk hadapi ujian ialah bangun malam. Berzikir pada Allah pagi dan petang. Nampak tak? Jadi hubungan surah Al-Alaq dengan surah sebahagian ayat surah Al-Insan sama je. Lepas turun Al-Quran, kamu ada ujian. Bila ada ujian, kamu kena kuatkan hubungan dengan Allah. Perbanyakkan sujud. Okey? Dan saya nak juga sebut satu hadis kelebihan sujud. Satu ataupun dua hadis kelebihan sujud. Kita ni susah sangat nak sujud. Sujud ni maksud solat. Sujud ni maksud dia solat. Ada satu hadis sahih riwayat Muslim. Kita sama-sama menafakannya.
Okey. Hadis ni sangat besar pengajarannya. Cuba kita tengok. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Daripada Abi Firas, nama dia Rabi'ah. Abi Firas ni kunyah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini seorang sahabat daripada Muhajirin, daripada Mekah. Dan dia khadim Rasulullah. Kerja dia khadim, membantu Rasulullah ambil wuduk ataupun apa yang Rasulullah perlu dia bantu. Dia khadim Rasulullah ni banyak, antaranya Abdullah bin Mas'ud, antaranya Anas bin Malik. Jadi semua berebut nak bagi khidmat pada Rasulullah. Rasulullah tak minta, tapi mereka tahu kelebihan berbakti, buat baik kepada orang yang hebat, orang yang mulia. Wa min ahli suffah, dan dia adalah ahli suffah. Ahli suffah adalah golongan orang miskin. Orang miskin daripada kalangan muhajirin, daripada Mekah datang ke Madinah. Mereka ni kebanyakannya miskin. Bila sampai Madinah tak ada rumah, mereka duduk di masjid je. Bahkan disebutkan, ada riwayat mengatakan ahli suffah di Madinah ni bukan setakat rumah tak ada, pakaian pun tak ada. Ada yang pakaian kain bawah je, atas tak ada. Dia duduk dalam masjid je. Subhanallah. Tapi mereka adalah ahli syurga. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab ni miskin, duduk di masjid, rumah tak ada, pakaian pun tak ada. Apa kerja dia? Kerja dia ialah khadam kepada Rasulullah, membantu Rasulullah. Bahkan ahli suffah ni di Masjid Nabawi ni, mereka beriman kepada Allah walaupun miskin, tapi tetap mereka beriman. Bahkan mereka sentiasa menunggu-nunggu saat apa ni? Saat Rasulullah menyuruh jihad. Bila Nabi sebut jihad je, ahli suffah antara golongan pertama yang cepat-cepat, yang pertama menyahut seruan jihad. Sebab dalam kepala mereka, bukan, walaupun mereka miskin, mereka tak terfikir nak jadi kaya, tapi mereka terfikir dalam kepala mereka nak menjadi kaya yang kekal abadi, iaitu ke syurga. Jadi mereka menunggu saat Rasulullah mengumumkan ada jihad fi sabilillah. Okey. Kemudian kata Rabi'ah bin Ka'ab, kuntu abitu, aku tidur bersama Rasulullah. Bersama di sini maksud dia ialah dalam syarah hadis dia sebut aku tidur depan pintu rumah Rasulullah, bukan tidur dalam rumah. Dan kita tahu rumah Nabi dengan masjid sebelah kan, sebelah menyebelah. Jadi Rabi'ah ni dia duduk dalam masjid, tapi biasanya dia tidur di mana? Depan pintu rumah Rasulullah. Kenapa ni? Sebab supaya lebih cepat berkhidmat pada Nabi. Kalau duduk jauh, lambat. Yang kedua, bila Nabi buka pintu je, terus jumpa dia. Maknanya dia ready 24 jam untuk berkhidmat kepada Nabi. Okey? Fa'ataituhu, antara khidmat dia apa dah? Fa'ataituhu biwudu'in. Aku membawa air untuk Nabi berwuduk. Antara khidmat Rabi'ah kepada Nabi, dia bawa air untuk Nabi berwuduk, wa hajatihi. Dan kadang-kadang Nabi perlukan barang, dia pergi cari. Okey? Maka Nabi ni seorang yang mulia, pemurah. Nabi pun nak balas jasa Rabi'ah bin Ka'ab yang dah banyak berkhidmat untuk Nabi. Nabi pun offer, Nabi tawarkan. Faqala salni, mintalah pada aku. Salni makna mintalah pada aku.
Sebab Nabi nak balas jasa dia yang begitu besar. Tengok pemikiran sahabat Nabi yang miskin, yang tidak ada rumah, yang tidak ada pakaian. Bila Nabi tawar, mintalah apa saja kamu nak minta. Dan sahabat tahu Nabi walaupun miskin, kadang-kadang Nabi ada harta rampasan, kadang-kadang Nabi bagi kambing beratus-ratus ekor pada orang. Kadang-kadang Nabi bagi unta, Nabi korban unta 100 ekor unta Nabi korban. Jadi Nabi ni bila ada je Nabi akan bagi. Sampai bila? Sampai habis. Nabi bagi sampai habis. Jadi peluang Rabi'ah ni yang miskin, yang tak ada apa-apa, bila Nabi tawarkan, peluang dia untuk minta apa? Minta harta. Cuba tengok apa yang diminta oleh Rabi'ah. Bila Nabi kata salni, mintalah. Fakultu, maka kata Rabi'ah, aku berkata, as'aluka murafataka al-jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau untuk murafakah. Murafakah ni bersama engkau fil jannah, dalam syurga. Subhanallah. Orang tak ada rumah, orang tak ada pakaian, bila ditawarkan dia tak minta rumah, tak minta pakaian, tak minta makanan. Tapi dia minta apa? Yang jauh lebih hebat daripada rumah kat dunia. Yang jauh lebih baik dan lebih kekal daripada makanan pakaian di dunia. Ini pemikiran ahli syurga. Dia minta bukan setakat nak masuk syurga, aku nak bersama engkau, dekat dengan engkau di syurga. Jadi Nabi nak uji dia, Nabi nak test. Betul tak? Ke malu nak minta dunia ni? Malu nak minta rumah ke? Malu nak minta kambing ke? Nabi test. Nabi tanya, awa ghaira zalik, ada benda lain ke selain pada syurga tu? Kok nak minta beras ke? Nak minta duit ke? Nak minta handphone ke? Maka qultu, kata Rabi'ah, huwa. Apa makna huwa? Itu je. Aku nak masuk syurga bersama engkau. Ya Allah, tak tahu saya nak cakap apa. Bagaimana Nabi berjaya mendidik hati para sahabat yang miskin ni. Miskin tapi tak berhajat pada harta. Miskin tapi tak berhajat pada nikmat dunia. Miskin tapi masih dan kekal berhajat pada nikmat syurga yang kekal. Makna mereka cukup faham. Buat apa nikmat dunia yang sementara? Kadang-kadang nikmat dunia menjahanamkan mereka. Mereka nak nikmat yang bila dapat kekal selama-lamanya. Jadi biarlah susah sekejap kat dunia. Biarlah miskin sekejap kat dunia. Biarlah tak ada rumah sekejap kat dunia. Jangan masuk neraka selama-lamanya. Jadi dia pastikan, itu je aku minta. Aku tak nak minta beras, tak nak minta pakaian walaupun aku memerlukan. Aku tak nak minta rumah walaupun aku memerlukan. Sebab apa? Semua tu sementara. Semua tu aku akan tinggalkan. Aku nak dijamin ahli syurga. Maka Nabi jawab. Ini ada kaitan dengan wasjud waqtarib. Cara nak dapat syurga yang mudah. Bukan mudah jugalah. Kalau orang beriman mudah. Tapi kalau tak beriman, sukar. Nabi kata apa? Fa'inni. Maka bantulah aku ala nafsika, untuk membantu permintaan engkau ni. Kalau kamu nak bersama aku, dekat dengan aku dalam syurga, kamu kena bantu aku untuk menunaikan hajat kamu. Apa dia? Bikasratis sujud. Dengan membanyakkan sujud. Ini kelebihan wasjud waqtarib. Iaitu banyak sujud, maksud dia banyak solat. Sebab sujud ni dua je. Satu sujud dalam solat. Yang kedua sujud di luar solat. Sujud di luar solat dua je. Satu sujud tilawah. Yang kedua sujud syukur. Jadi sujud tilawah kita tak boleh banyakkan sebab dia bergantung pada ayat yang kita baca. Sujud syukur tak boleh banyakkan sebab dia bergantung pada nikmat yang kita dapat. Jadi yang boleh banyakkan sujud apa? Sujud dalam solat. Dalam solat pula, solat apa ni? Solat fardu tak boleh banyakkan sujud. Solat fardu tidak boleh banyakkan sujud. Sebab dia terhad. 17 rakaat kan? 17 rakaat kali 2 kan? Itu je, tak boleh lebih. Jadi bila sebut banyakkan sujud, maksudnya ialah banyakkan sujud dalam solat sunat. Ataupun arti kata lain, perbanyakkan solat sunat. Sebab apa? Sebab bila kamu dah banyak solat, banyak sujud, kamu akan waqtarib. Kamu semakin dekat dengan Allah. Bila semakin dekat dengan Allah, itulah ciri-ciri ahli syurga. Ya Allah, tak tahulah kita, kalau kita ditawar dalam keadaan kita dah ada rumah kan, kita dah ada harta, dah ada handphone,
Dah cukup makan. Bila ditawarkan, aku nak bagi sesuatu pada kamu, ditawarkan oleh orang kaya, agak-agak kita minta apa? Kita masih minta nak besarkan rumah, mungkin minta nak telefon baru, mungkin minta nak tukar kereta baru. Sebab kepala kita dididik oleh sistem cintakan dunia. Tak ada. Nak syurga je, Ustaz. Saya tak nak apa-apa, saya nak syurga je. Kalau ada orang macam ni di zaman kita, tak tahulah, mungkin itu tanda-tanda kiamat kot. Cuba, itu kalau orang dah ada. Kalau kita offer pada orang miskin, kamu ni rumah nak roboh, saya nak tawarkan nak baiki rumah ataupun nak buat kelas tadabbur Al-Quran di rumah kamu, agak-agak dia pilih yang mana? Rumah kamu nak roboh ni, tapi saya bagi pilihan, sama ada nak baiki rumah kamu, lepas tu tak ada apa-apa, ataupun rumah kamu kekal macam ni, tapi kita akan bagi Quran, akan buat kelas agama, akan bawa kamu pergi kelas tadabbur, agak-agak dia pilih yang mana? Pasti dia pilih untuk baiki rumah. Sebab itulah didikan mereka daripada kecil. Nak hidup senang, nak hidup selesa, nak makan sedap. Itu je. Tapi ahli sufah ni, rumah tak ada, duduk dalam masjid. Dan kita kena ingat, masjid zaman Nabi bukan masjid zaman kita. Ada aircon, ada pintu, ada bilik air selesa, ada kapet. Tak. Masjid zaman Nabi, lantainya tanah. Bumbunya pelepah tamar. Bila hujan, basah. Itulah tempat tinggal orang seperti Rabi'ah. Tapi bila ditawar oleh Nabi, tak pernah minta untuk dapat rumah ataupun makanan. Sebab kepala dia akhirat. Kepala dia nak nikmat yang kekal abadi. Semoga Allah bagi kekuatan pada kita untuk menjadi orang seperti sahabat Nabi. Ketamakan kita yang paling utama ialah untuk mendapat syurga. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, "Iza sa'altumullah." Bila kamu minta pada Allah, minta apa? Fas'alu al-jannata al-firdaus al-a'la. Minta syurga yang paling tinggi. Nabi tak kata bila kamu minta rezeki murah, minta umur panjang, minta badan sihat. Tak. Itu adalah cita-cita ahli dunia yang terlalu hina, yang terlalu rendah. Nabi nak bagi tahu orang beriman cita-cita dia tinggi. Bila minta syurga. Dan syurga bersama Nabi makna syurga paling tinggi. Jadi Nabi kata, bila kamu minta pada Allah, minta apa? Syurga Firdaus. Kenapa? Fa'innaha a'lal jannah. Satu, sebab Firdaus, syurga paling tinggi. Yang kedua, sakfuha arsyur rahman. Bumbung kepada syurga Firdaus ialah arash ar-Rahman. Maknanya paling dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, wa minhu tafjuru al-anhar. Daripada syurga Firdaus, punca mengalirnya sungai-sungai yang 4 tu. Tengok Nabi nak ajar orang beriman. Cita-cita kamu kena tinggi, tapi bukan tinggi kat dunia, tinggi di akhirat. Sangat hina manusia, cita-cita dia nak seronok kat dunia, nak rumah selesa kat dunia, tapi tak minta syurga yang terbaik di akhirat besok. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk cintakan Allah, cintakan akhirat. Dan caranya, kaedahnya apa? Perbanyakkan solat sunat. Jadi tersempurna dengan kita baru lepas Ramadan, baru lepas latihan, maka jangan lupa kekalkan solat sunat 12 rakaat. Itu dah berapa kali sujud? Berapa kali sujud? Yang kedua, kekalkan solat witir. Kalau sebelum ni buat 1, jadikan 3 ataupun 5. Perbanyakkan. Semakin banyak sujud, semakin dekat kita pada Allah dan semakin tinggi darjah kita di sisi Allah. Nabi sebut dalam satu hadis sahih juga, riwayat Muslim, alaika bisujud. Hendaklah kamu sujud. Kenapa? Fa innaka lam tasjud illa rafa'aka Allahu biha darajah. Kamu tidak akan sujud dengan satu sujud melainkan Allah angkat satu darjah. Subhanallah. Kalau satu solat 2 rakaat, 4 sujud, 4 darjat. Kalau tambah lagi 4, jadi 8 darjah di sisi Allah. Jadilah cita-cita kita yang paling besar nak naik darjah, pangkat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan kita banyak habiskan masa untuk dapat pangkat di sisi manusia. Tapi kita sebenarnya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey? Saya rasa cukup setakat ni. Ada soalan? Bagaimana kita nak uruskan perasaan marah yang dibenarkan dalam Islam agar tak melampau? Marah bagaimana? Nak menguruskan marah, dia perlu pada kekuatan
nak menguruskan marah sama dengan ayat kita belajar ni. Sabar. Bila nak sabar dengan apa masalah ujian kehidupan, maka kita kena sabar. Dan bila nak sabar, perlu pada kekuatan. Dan nak kekuatan, kena bangun malam. Tapi yang paling asas sekali apa dia? Yang paling asas, berdasarkan surah Al-Alaq, Allah kata apa? Iqra, baca Quran. Baca Quran, tadabbur Al-Quran sampai kamu faham, sampai kamu hayati. Banyak kisah-kisah umat dahulu yang menghadapi ujian yang lagi hebat, lagi besar. Khususnya para Nabi. Tapi mereka boleh sabar. Cerita mereka Allah rakam dalam Quran. Jadi bila cerita para Nabi yang besar ujian dan mereka boleh sabar, ada dalam kepala kita bila kita hadapi ujian, dan ujian pula kita kecil, senang je kita nak hadapi ujian tu. Senang je kita nak kawal marah kita. Sebab apa? Sebab panduan kita ialah Al-Quran. Jadi step pertama, selalu baca Al-Quran setiap hari dan tadabbur. Step yang kedua, perbanyakkan hubungan dengan Allah melalui solat malam. Perbanyakkan solat sunat. Yang ketiga, perbanyakkan zikir kepada Allah. Zikir pagi, zikir petang, zikir dalam semua keadaan. Zikir pakai baju, zikir keluar masuk rumah, zikir keluar masuk tandas, zikir pergi ke pasar, zikir pergi ke masjid, keluar masuk masjid. Semua kita amalkan. InsyaAllah semua tu benteng untuk menahan marah kita. Dan marah yang dibenarkan ialah marah yang mengikut arahan agama. Contoh Nabi kata, bila anak kamu 7 tahun, ajar dia solat. Jangan marah, ajar. Bila umur 10 tahun dia tak solat, pukul. Masa tu marah. Jadi marah bersebab, bukan kerana nafsu, tapi marah setelah kita ajar dia 3 tahun, tapi dia masih tak solat. Masa tu marah, tapi bukan kerana nafsu. Marah sebab setelah kita ajar dan sebab disuruh oleh agama. Jadi beza kita marah ikut perintah agama dengan ikut nafsu ialah, marah ikut perintah agama, bila sampai masa kita berhenti, dah hilang terus. Tapi kalau marah ikut nafsu, kita tak boleh nak kontrol. Kadang-kadang sampai 2-3 hari. Itu marah ikut nafsu. Ustaz, betul ke tak boleh baca doa yang terdapat dalam Al-Quran semasa sujud? Nabi sebut dalam satu hadis, nuhitu an aqra al-Quran wa ana sajidun aw raki'un. Hadis sahih. Maksud dia, aku dilarang membaca Al-Quran ketika aku rukuk dan ketika aku sujud. Aku dilarang. Maknanya siapa yang larang? Allah. Jadi pendapat yang paling kuat, tak boleh kita baca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Kenapa? Sebab satu, hadis yang melarang. Yang kedua, bercanggah dengan maksud Al-Quran. Quran satu yang mulia. Tapi bila kita rukuk tu, kita menunjukkan kita hina. Dan bila kita sujud, lagi menunjukkan kita hina. Jadi keadaan yang hina sangat tak sesuai membaca satu benda yang sangat mulia. Okey? Jadi tak boleh baca Quran ketika rukuk dan sujud. Adapun kita baca doa daripada Al-Quran ketika sujud. Ulama beza pendapat. Dia kata kalau kita niat baca doa Rabbana atina fid dunya, dia ayat Quran. Tapi kita bukan niat baca Quran, kita niat baca doa, maka dibolehkan. Kalau tanya saya, sebaik-baik kita elakkan baca doa daripada Al-Quran. Sebab walaupun niat dia doa, dia tetap daripada Al-Quran. Bacalah doa-doa daripada Nabi, daripada hadis sahih yang begitu banyak lagi yang kita boleh baca ketika sujud. Adapun doa daripada Quran, kalau kita nak baca juga, baca ketika tahiyat akhir. Selepas tahiyat akhir dan sebelum bagi salam, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina wa bacalah. Ketika itu bukan ketika sujud dan rukuk. Boleh salat malam itu kita baca surah yang belum kita faham? Ya, boleh, tak salah. Tapi kalau kita baca dan kita faham, lagi baik, lagi bagus. Mana soalan? Tadi ada tanya yang boleh ke sujud doa bahasa Melayu. Ada soalan, boleh tak berdoa dalam bahasa Melayu ketika sujud? Ulama beza pendapat. Ada mengatakan tak boleh, ada pendapat mengatakan boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ialah, ini pendapat yang mengatakan boleh baca doa dalam bahasa Melayu ataupun bahasa ibunda kita ketika sujud, sama ada salat fardu ataupun salat sunat. Dalilnya apa? Dalilnya ialah
Sebab Nabi kata sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah ketika dia sujud. Dan Nabi kata, Nabi pesan, perbanyakkan doa ketika sujud. Jadi waktu terbaik berdoa ialah ketika sujud. Dan orang ni dia tak boleh bahasa Arab. Katalah dia mu'alaf, dia baru masuk Islam. Nak baca doa bahasa Arab tak boleh. Tapi dia nak ambil peluang yang waktu yang terbaik berdoa iaitu ketika sujud. Maka ulama kata tak salah. Sebab Nabi suruh berdoa. Dan dia bukan bercakap, dia hanya berdoa meminta kepada Allah walaupun dalam bahasa Melayu. Ada pendapat mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tak boleh. Jadi siapa yang nak ambil pendapat mengatakan boleh, bersyaratlah. Syarat dia tak boleh bahasa Arab ataupun dia baru masuk Islam. Tapi kalau dia dah belajar lama, boleh baca, boleh hafal doa dalam bahasa Arab, maka tak boleh doa dalam bahasa Melayu. Wallahu a'lam. Doa-doa yang nak diperbanyakkan ketika dalam sujud kita berdoa dengan lafaz ataupun tak. Doa mesti lafaz. Nabi sebut dalam satu hadis, fajtahidu fi doa. Bila kamu berdoa bersungguh-sungguh. Apa maksud bersungguh-sungguh? Kena sebut. Walaupun Allah tahu apa dalam hati kita, tapi Allah nak tengok setakat mana kita bersungguh, setakat mana kita berhajat pada dia, pada yang kita nak tu, melalui apa dah? Kesungguhan kita menyebut dengan jelas dan berulang kali. Jadi kena sebut. Jadi kalau nak doa banyak dalam bahasa, nak doa banyak ketika sujud dalam bahasa Arab, hafal je doa-doa yang banyak daripada Nabi SAW. Bagaimana dengan nama-nama Allah? Nama Allah bukan untuk berdoa, nama Allah bukan doa. Dia sebagai wasilah ataupun dipanggil tawassul. Nabi Allah sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna, bagi Allah ada nama-nama yang baik. Lepas tu Allah suruh apa? Fad'uhu biha. Maka mintalah kepada Allah melalui nama-nama Allah. Contoh kamu nak minta rezeki, guna nama Allah. Tawassul dengan nama Allah sesuai dengan permintaan kamu. Kalau minta rezeki, guna nama Ya Razzaq, urzuqna. Kalau nak minta rahmat, guna nama Allah Ar-Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Nak minta apa lagi? Sesuaikan. Ya Aziz, ataupun yang Latif, ultuf bina. Wahai Tuhan yang maha halus, yang maha halus perancangannya, ultuf bina. Jadi nama Allah diguna sebagai tawassul untuk berdoa. Jangan kita hanya sebut nama Allah tapi tak ada doa. Contoh Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu bukan doa dan bukan zikir. Nama Allah bukan zikir. Nama Allah bukan zikir. Zikir ni ialah seperti kita memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Itu puji, itu zikir. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Segala pujian hanya untuk Allah. Itu zikir. Tapi kalau sebut semata-mata nama Allah, dia bukan zikir dan bukan doa. Dia semata-mata diguna untuk tawassul, untuk kita berdoa dan meminta sesuatu. Dah. Belum sebelum lahir rezeki kita dah tertulis. Adakah kita perlu minta rezeki lagi ketika hidup? Tak. Sebenarnya bila hidup, Nabi mengajar kita bukan minta rezeki sebenarnya. Nabi ajar kita setiap pagi baca doa minta rezeki. Tapi sebenarnya bukan minta rezeki. Apa doa tu? Setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Rezeki dah ada, dah tetap dah. Orang kafir yang lawan Tuhan 50 tahun pun tetap dapat rezeki. Tapi kita orang beriman bukan minta rezeki tapi minta tayyibah di belakang tu. Berapa ramai orang yang dapat rezeki tapi rezeki dia tidak tayyib. Rezekinya rezeki haram. Jadi rezeki sebenarnya tak perlu minta. Yang perlu minta ialah, ya Allah pastikan rezeki yang kau dapat ialah rezeki tayyibah. Itu yang Nabi ajar dan Nabi suruh kita baca setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah. Adapun minta rezeki murah itu bahasa Melayu, itu orang Melayu. Tak ada rezeki murah. Yang ada rezeki tayyiban. Doa perlu disebut untuk menunjukkan kesungguhan. Okey. Tawassul dengan nama Allah. Tak batal ke solat dengan doa dalam bahasa. Pendapat mengatakan boleh berdoa dalam bahasa kita ketika sujud. Dia kata tak batal sebab kita berdoa. Sebab Nabi yang suruh berdoa ketika sujud. Sebab tu doa dalam bahasa Melayu hanya dibolehkan ketika sujud saja. Ketika rokok tak boleh sebab Nabi tak suruh. Ketika qiyam tak boleh bahasa Melayu sebab Nabi tak suruh. Yang Nabi suruh berdoa ketika sujud. Maka ada pendapat mengatakan boleh. Kalau kita tak setuju, jangan kata salah.
Sebab mereka pun ada hujah. Kita kata tak boleh dan kita rasa macam batal solat. Okey, tak payah berdoa dalam bahasa Melayu. Islam terbuka, jangan kita fanatik pada satu pendapat aja. Akhirnya kita juga yang susah. Dah. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kelas akan datang ialah hari Rabu pukul 10.30 insya-Allah. Kelas akan datang pada hari Rabu lusa pukul 10.30 insya-Allah.